Dalam video ini, cikgu ingin berkongsi bagaimanakah tips, beberapa tips untuk menjawab soalan kemahiran proses sains, kertas 2 bahagian A untuk sains SPM 15-11. Baik, tanpa membuang masa, kita lihat pada soalan yang pertama. Cuma cikgu nak khabar, cikgu tak bincang banyaklah KPS. Cikgu cuma menerangkan beberapa KPS sahaja dalam video ini. Antaranya ialah pemboleh ubah, hipotesis, pemerhatian, inference dan DSO ataupun definisi secara operasi. Baik, kita lihat dulu bagaimana cara untuk mencari pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah dimanipulasi ataupun dengan kata lain, faktor yang diubah. Kita tengok gambar. Apakah bahan yang lain-lain pada gambar? Bahan, bukan radas. Bahan yang lain-lain pada gambar. Jadi kita nampak ada seramik dan ada kuprum. Ini adalah jawapan bagi pemboleh ubah dimanipulasi. Jenis bahan. Ataupun kita boleh tulis sebagai seramik dan kuprum. Okey, untuk pemboleh ubah bergerak balas, kita lihat hasil eksperimen. Ataupun dengan kata lainnya, faktor yang boleh diperhatikan. Okey, cuba kita lihat gambar. Apakah hasil daripada eksperimen ini? Hasilnya kita nampak pada emitter ni lah. Jadi jawapan dia, pesongan jarum emitter ataupun bacaan emitter. Faktor yang dimalarkan ataupun dengan ayat lainnya adalah faktor yang ditetapkan. Malar sama lar. Jadi bahan yang sama. Ataupun parameter yang sama. Okey, kalau kita tengok gambar, apa benda yang sama? Cikgu nampak sel kering sama kan? So, bilangan sel kering. Boleh jadi juga jawapan dia saiz bahan. Banyak untuk jawapan dimalarkan. Semuanya ada pada soalan. Okey, kita lihat contoh soalan yang kedua. Pemboleh ubah dimanipulasi. Apakah bahan yang lain-lain? Ada satu getah asli dan ada satu getah sintetik. Kita boleh tulis sebagai getah asli dan getah sintetik ataupun kita tulis sebagai jenis getah. Sebenarnya pada jadual ni pun sudah ada jawapan. Ini untuk dimanipulasi dan ini untuk bergerak balas. Cuma kita kena tambah parameter di sini. Getah akan jadi jenis getah. Okey, pemboleh ubah yang bergerak balas ni. Ini adalah jawapan kepada pemboleh ubah bergerak balas. Masuk sahaja dalam ni keadaan getah. Pemboleh ubah yang dimalarkan, kita cari apa yang sama. Apa yang sama? Nampak? Saiz sama kan? Kita boleh tulis saiz getah ataupun kuantiti haba. Ataupun nampak selepas 5 minit. Masa pemanasan. Itu pemboleh ubah yang dimalarkan. Okey. Kita patah balik. Kita tengok bagaimana cara untuk membuat hipotesis. Hipotesis cikgu suka ingatkan anak murid cikgu, guna jika maka. Tak ada jika maka pun, selagi mana ada pemboleh ubah dimanipulasi dan bergerak balas, betul. Ada hubungan di antara MV dan RV, betul. Okay, cikgu suka ingatkan anak murid cikgu jika maka. Jika MV maka RV. MV tu manipulated variable, RV tu responding variable. Setengah sekolah barangkali guru dia suka mengguna PUM, pemboleh ubah dimanipulasi, dan PUB, pemboleh ubah bergerak balas. Baik, untuk hipotesis, kita boleh pilih mana-mana hipotesis yang kita nak buat. Sama ada kita nak guna seramik ataupun kita nak guna kuprum. Sekarang cikgu nak guna kuprum.
Jadi, cikgu akan letak jika di kuprum sebab kuprum adalah pemboleh ubah di manipulasi. Dan emitter cikgu letak marker. Okey, sekarang ni cikgu nak buat hipotesis tersurat. Hipotesis yang cikgu nampak pada gambar. Ya, tersurat tu maksudnya kita nampak pada gambar. Jadi kita kena cerita detail. Jika kuprum disambung pada litar lengkap, maka jarum emitter terpesong. Itulah jawapan dia. Ya, cikgu ulang. Jika kuprum disambung pada litar lengkap, maka jarum emitter terpesong. Okey, bagi hipotesis tersirat pula, dia simple je. Jika kuprum digunakan, maka ia boleh mengkonduksikan elektrik. Itu tersirat. Tersirat ni benda yang kita tak nampak, ya. Tersurat ni benda yang kita nampak. Kita nampak jarum emitter terpesong. Jarum emitter terpesong menandakan adanya kekonduksian elektrik. Okey, boleh? Okey, untuk soalan ni pula, bagaimana cara untuk menjawab hipotesis? Pilih salah satu MV yang kita nak ataupun pemboleh ubah dimanipulasi yang kita nak. Contoh cikgu nak getah asli. Cikgu letak jika pada getah asli. Okey, apakah hasil dia? Hasil dia cikgu letak marker. Jadi cikgu gabung sahaja ayat. Jika getah asli dipanaskan, maka keadaan getah lembut. Okey, itu untuk hipotesis tersurat. Kalau hipotesis tersirat, getah asli tidak tahan haba. Jika getah asli digunakan, maka ia tidak tahan haba. Itu adalah hipotesis tersirat. Okey, seterusnya kita lihat pemerhatian. Pemerhatian, pertama sekali kita kena tengok RV ataupun pemboleh ubah bergerak balas. Kita refer kepada RV, rujuk RV. Lepas tu kita banding. Banding ni sama ada kita guna perkataan lebih ataupun kita guna perkataan manakala. Untuk soalan ini, kita akan guna perkataan manakala. Okey, tengok cikgu buat ayat. Jarum emitter tidak terpesong pada rajah 1.1, manakala terpesong pada rajah 1.2. Nampak tak perbandingan di situ? Ya. Jarum emitter tidak terpesong pada rajah 1.1 tetapi terpesong pada rajah 1.2. Pemerhatian ini adalah perhati RV, lepas itu kita banding, ya. Okey, untuk soalan ini pula. First kali bila kata pemerhatian, kita refer kepada RV. Lepas tu kita banding. Untuk soalan ni juga adalah lebih sesuai kita guna manakala. Kita tengok cikgu buat ayat. Keadaan getah asli lembut, manakala getah sintetik kekal keras. Cikgu suka nomborkan dia. Lepas tu cikgu baca je. First nombor yang pertama mesti pada RV. Keadaan getah asli lembut manakala getah sintetik kekal keras. Itu jawapan bagi pemerhatian. Okey. Kemudian kita tengok macam mana cara kita nak jawab inference. Ya. Okey, untuk soalan cikgu ni, inference cikgu ni umum. Maksudnya mana-mana kita boleh jawab. Sama ada kita nak pilih rajah 1.1 ataupun rajah 1.2. Ya, nanti bila dapat soalan, kita kena baca elok-elok. Baca betul-betul soalan. Tengok inference dia sama ada inference umum ataupun inference yang dia dah bagi panduan untuk kita. Contoh begini. Nyatakan satu inference nyatakan satu inference yang ditunjukkan pada rajah 1.2. Contohlah. Jadi kita kena tengok rajah 1.2 je lah. Tapi kalau inference ini dia inference umum, mana-mana cikgu boleh pilih. Jadi cikgu nak pilih rajah 1.2. First, bila kita nampak inference, perkara pertama kita pergi tuju dekat sini dulu. Untuk mengkaji sifat bahan terhadap kekonduksian
elektrik. Sesudah itu kita cari RV. Inilah RV-nya, kekondaksian elektrik. Apa tadi RV? RV adalah PUB. PUB itu adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, daripada kekondaksian elektrik ni, kamu kena cari alasan. Alasan tu maksudnya sebab lah, sebab. Kekondaksian elektrik ni ada dua je sebab. Sebab yang pertama, dia boleh mengkondaksikan elektrik. Dan sebab yang kedua, dia memang tidak boleh mengkondaksikan elektrik. Okey. Sekarang cikgu nak pilih rajah 1.2 kan? Sebelum tu cikgu nak tunjuk beberapa perkara yang diperlukan untuk membuat inference. Yang pertama adalah pemerhatian RV. Lepas tu kerana. Yang kedua MV yang digunakan. Dan yang ketiga adalah RV tambah sebab. Okey. Dengar baik-baik. Pemerhatian RV adalah di sini. This is number 1. Okay. Kerana memang ayat inference perlu ada kerana lah. MV, ini MV dia. Bila kita pilih yang ini, inilah MV yang harus kita gunakan. Dan nombor 3 RV tambah sebab. Ini kan RV tadi yang cikgu suruh cari. Ini sebab dia. Kita pilihlah sama ada dia boleh atau tidak boleh. Ini nombor 3. Okay, mari kita lihat bagaimana cikgu atur ayat. Nombor 1 ni apa? Kita nampak apa? Jarum emitter terpesong. Ya? Kerana kuprem kekondaksian elektriknya boleh. Kelakar ayat tu. Tapi tak apa. Cikgu alter semula. Jarum emitter terpesong kerana kuprem boleh mengkondaksikan elektrik. Jadilah ia suatu inference. Cikgu tak perlu susah payah. Cikgu cuma hanya berfikir di sini saja. Okey, yang lain semua cikgu ambil daripada soalan. Okey. Ini inference untuk soalan yang pertama. Kita pergi pula kepada inference untuk soalan yang kedua. Okey, first step. Bila nampak inference, gariskan perkataan untuk mengkaji kesan haba terhadap getah asli dan getah sintetik. Kemudian, daripada ayat yang kita garis, kita cari RV. RV ni adalah kesan haba. Okey, alasan untuk haba ini, kesan dia ada dua. Satu, tahan haba. Satu lagi, tidak tahan haba. Tidak tahan haba. Okey. Kan ada 1, 2, 3 kerana. Okey, pemerhatian RV is yang inilah. Sebab inference umum cikgu nak pilih yang lembut. Okey, ini untuk MV. MV kita pakai getah asli. Okey, nombor 3-nya di sini. Okey. Lepas tu kita pilih alasan mana yang kita nak. Mari kita tengok ayat. Ya. Ayat inference. Keadaan getah lembut kerana getah asli tidak tahan haba. Jadi inilah jawapan inference bagi soalan yang kedua. Cikgu cari jawapan hanya pada soalan. Okey, sesudah itu kita lihat kepada DSO ataupun definisi secara operasi. Okey, cikgu suka ingatkan anak murid cikgu bila nampak DSO, kita buat tapak dulu. Tapak dia macam mana? Dot ialah dot yang menyebabkan dot. Okey, tapak yang pertama ini untuk perkataan selepas bagi. Ya. Selepas bagi itulah tapak. Kita letak kat situlah. Okey. Dot yang kedua ini kita akan gantikan dia kepada bahan ke, objek ke, keadaan ataupun proses. Tengoklah bergantung pada soalan. Yang menyebabkan dot. Dot ni adalah pemerhatian RV. Pemerhatian RV kita, ya.
Lepas tu kita kena detailkan sikit. Nanti cikgu tunjuk contoh macam mana ya. Pemerhatian RV ni lah RV kita perhatikan. Okay, sekarang ni soalan tanya bahan logam. Mana satu bahan logam? Kita nampak kuprum lah bahan logam kan. Jadi kita kena kena tengok RV dia. Kita nampak apa? Kita nampak jarum emitter terpesong. Okey. Tengok cikgu buat ayat. Bahan logam ialah bahan yang menyebabkan jarum emitter terpesong. Kena detail Bila detail ni kita cover lah. Apabila disambung pada litar lengkap. Cikgu ulang. Bahan logam ialah bahan yang menyebabkan jarum emitter terpesong apabila disambung dalam litar lengkap. Okey. Kita tengok contoh yang kedua. DSO bagi getah sintetik. Okey. Kita kurungkan perkataan selepas bagi ialah yang menyebabkan Okey, mana satu getah sintetik? Dia dah bagi dah getah sintetik. So kita tengok RV lah. Dia nak getah sintetik kan? So kita tengok RV bagi getah sintetik. Kita sebut ini sebagai pemerhatian RV Okey. Apakah perkataan selepas bagi? Getah sintetik. Getah sintetik ialah bahan yang menyebabkan ni RV tambah RV, pemerhatian RV pemerhatian RV dan detail. Kita nak detailkan dia. Cikgu ulang semula lah. Getah sintetik ialah bahan yang menyebabkan keadaan getah kekal keras. Okey, kena detail sikit. Apabila dipanaskan. Apabila dipanaskan ataupun setelah 5 minit dipanaskan pun boleh. Kita detailkan kita punya DSO. Okey, cikgu ulang semula. Getah sintetik ialah bahan yang menyebabkan keadaan getah kekal keras setelah 5 minit dipanaskan. Okey. Boleh? Nak cuba soalan ni. Kita cuba soalan ni satu. Okey? Baik. Pemboleh ubah yang dimanipulasi. Okey, kalau dia bagi jadual, bersyukurlah. Biasanya dalam jadual itu sudah menunjukkan, tajuknya sudah menunjukkan pemboleh ubah. So, ini adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Ini adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Pemboleh ubah yang dimalakan, kita tengok apa yang sama. Kita nampak tali kan? Tali yang sama. So, jenis tali, panjang tali, daya, ketinggian yang sama kan? Ketinggian, daya yang sama. Okey, itu adalah jawapan bagi pemboleh ubah yang dimalarkan. Okey, kita tengok hipotesis. Hipotesis pilih mana-mana MV yang kita nak. Okey, cikgu nak 800 gram. So, cikgu akan letak jika dekat sini, maka dekat tajuk RV. Okey, jadi kalau 800 gram, masa yang diambil untuk tin berhenti berayun lebih lama. Tak boleh tu lembab pula. Kena tukar kepada lebih lama. Kalau 5 tu lebih cepat, lebih singkat. Kena ingat tu. Okey, jadi cikgu nak detailkan dia sebab cikgu nak buat hipotesis berdasarkan rajah kan? Berdasarkan apa yang cikgu nampak. Jadi cikgu kena detailkan dia. Tak boleh jika jisim tin 800 gram maka masa yang diambil untuk tin berhenti berayun lebih lama. Tak boleh. Salah. Jadi macam mana kita nak jadikan nak jadikan jawapan kita betul, kita cuma tambah sikit saja. Dihayun atau dikenakan daya. Barulah dapat markah. Okey, dengar jawapan cikgu. Jika jisim tin 800 gram dihayun, maka masa yang diambil untuk tin berhenti berayun lebih lama. Itu hipotesis tersurat. Kena hayun dulu. Kalau tak hayun macam mana dia nak berhenti? Kena hayun dulu, barulah dia berhenti. Itulah hipotesis tersurat yang detail.
yang memang betul dapat 1 markah. Kalau hipotesis tersirat, dia simple je. Jika jisim 800 gram, maka inersia besar. Inersia kita tak nampak. Jadi kita nampak dengan cara masa yang diambil untuk berhenti berayun. Okey. Tu hipotesis, kita lihat kepada pemerhatian. Tadi cikgu khabar kalau pemerhatian, first thing first, kita kena tengok RV. Okey, so kita tengok RV lah. Inilah RV dia. Kan? Kita kena tengok RV, lepas tu kita banding. Okey, kalau diberi jadual, cikgu sangat suka kalau jadual ni. So cikgu numberkan saja. 1, 2, 3, 4. Cikgu tak letak sini 5 lah. Cikgu nak guna sebab ini cikgu menggunakan perbandingan, menggunakan perkataan lebih. Dengar jawapan cikgu. Masa yang diambil untuk tin berhenti berayun bagi 100 gram ataupun bagi jisim tin 100 lebih singkat berbanding 800 gram. Siap pemerhatian cikgu. Nampak tak? Pemerhatian mesti tadi cikgu kata tengok RV, lepas tu banding. Okey, inference. Okey, inference. Nampak je inference. Benda apa nak kena buat dulu? Pergi cari untuk mengkaji inersia bagi 2 objek yang berbeza jisim. Okey, lepas tu kita kurungkan RV dia. Mana RV dia? RV dia adalah inersia. Inersia ni ada 2 je alasan. Sama ada inersia besar ataupun inersia kecil. Okey, ada berapa benda yang kena ada untuk membuat inference. Cikgu buat macam ni lah. 1 kerana 2, 3. Cikgu nak pilih 5 lah. Okey, cikgu nak pilih 5 lah sebagai nombor 1. Jadi nombor 2 ni untuk MV kan. So ni nombor 2. Okey, ni nombor 3 dan kita akan pilih alasan lah. Okey, jadi cikgu nak buat ayat 5 ni tak bolehlah tulis 5. Kena khabar pun lebih singkat. Kena tulis lebih singkat. Masa yang diambil untuk tin berhenti berayun lebih singkat kerana jisim 100 gram inersianya kecil. Itu sahaja jawapan dia. Kita nak urut fikir, nak pecah kepala fikir kat sini je. Tapi tak pecah sangat lah kepala tu. Ya, sebab kalau kita boleh menghafal, kita hafal je. Inersia ni alasan dia ada 2 je, besar kecil. Tekanan tinggi rendah. Pertumbuhan bakteria, aktif terbantu ataupun aktif tidak aktif. Kalau pertumbuhan sihat tidak sihat. Ya. Kalau kesan haba, tahan haba tidak tahan haba. Hafal yang itu. Okey. Boleh tadi inference? Masa yang diambil untuk tin berhenti berayun lebih singkat kerana jisim 100 gram inersianya kecil. Ya. Kalau nak buat untuk 40 pun boleh, ya. Lebih lama, ya. Kerana jisim 800 gram inersianya besar. Boleh belaka. Sebab ini adalah inference umum, ya. Unless kalau soalan mention nak inference yang mana satu. Okey. Contohnya inference berdasarkan masa yang diambil untuk tin berhenti berayun lebih lama. Contoh. Okey, dan akhir sekali kita lihat bagaimana jawapan untuk DSO bagi inersia besar. Okey, nampak perkataan selepas bagi kita kurungkan inersia besar. Okey. Inersia besar ialah, inersia ni apa? Inersia ini ialah keadaan. Inersia besar ialah keadaan yang menyebabkan, okey, mana satu inersia besar? Inilah inersia besar. Inersia besar ialah keadaan yang menyebabkan masa yang diambil untuk tin berhenti berayun lebih lama.
Detail tak lagi tu? Detailkan sikit lagi. Inersia besar ialah keadaan yang menyebabkan masa yang diambil untuk tin berhenti berayun lebih lama apabila diayunkan. Kita detailkan kita punya DSO. Jadi semoga bermanfaat lah ya. Perkongsian cikgu ini bagi beberapa kemahiran proses sains ya untuk menjawab kertas 2 bahagian A. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.